Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syahadah binti Almuddin. Nombor saya A169729. Baiklah. Pada hari ini saya akan membentangkan satu undangan berkenaan dengan larangan penggunaan straw bagi pengusaha kedai makan berkesan ataupun tidak. Untuk pengenalan, mulai 1 Januari 2020, kerajaan telah menguatkuasakan larangan penggunaan straw plastik dan larangan tersebut diberikan kepada pemilik premis kedai makan yang punya lesen dan tidak tertakluk kepada pelanggan. Larangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Wilayah atas dasar straw plastik konvensional ini telah dikategorikan sebagai produk yang mengancam alam sekitar. Objektif utama dasar larangan penggunaan straw plastik ini adalah untuk mendidik dan meningkatkan tahap kesedaran penduduk berkenaan dengan kesan jangka panjang straw plastik terhadap alam sekitar. Seterusnya, bagi konflik pula, kumpulan kami telah memilih larangan ini adalah tidak berkesan. Hal ini kerana, yang pertama, sikap para peniaga yang mengendahkan larangan serta kempen berkaitan dengan penggunaan straw plastik di premis perniagaan mereka. Yang kedua, permintaan pelanggan semasa makan di premis kedai makan mereka membuatkan para peniaga terpaksa dan tiada pilihan selain mengikut kehendak pelanggan. Yang ketiga, sukar untuk peniaga mencari straw plastik yang berkualiti serta murah menyebabkan menggunakan straw plastik kerana ianya lebih mudah untuk didapati. Antara faktor larangan penggunaan straw bagi pengusaha kedai makan dan peniaga sama ada ia berkesan atau tidak. Faktor utama kenapa ia tidak berkesan ialah kerana sikap peniaga dan pelanggan yang mementingkan keselesaan pelanggan dan juga keselesaan menggunakan straw plastik berbanding dengan straw kertas. Seterusnya, pelanggan tidak mempunyai set perkakas straw besi dan peniaga juga sukar untuk membekalkannya kerana harganya mahal. Seterusnya pula, straw kertas yang berkualiti tinggi sukar untuk dicari dengan harga yang murah berbanding dengan straw plastik yang mudah didapati dengan harga yang murah. Nama saya Nur Yusna binti Ahmad Nazir. Saya akan membentang beberapa isu berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama adalah isu etika. Masih ada sumber yang tidak dapat dielakkan iaitu perkilangan straw. Hal ini memudahkan peniaga mengakses lebih banyak straw daripada kilang tersebut. Tambahan juga terdapat pihak yang tidak beretika dengan mengauk keuntungan diri sendiri. Sebagai contoh, kilang tersebut menerima rasuah bagi menghasilkan lebih banyak straw. Seterusnya, isu alam sekitar. Peniaga beralih kepada straw kertas tetapi tidak semua kedai menyediakan tong sampah kertas semula, menyebabkan pelanggan membuang straw kertas ke dalam tong sampah biasa dan berakhir menjadi sampah dan tiada proses kitaran semula berlaku. Seterusnya, isu komuniti. Peniaga tidak dapat mengelak permintaan pelanggan yang meminta straw di kedai tersebut. Sekiranya permintaan daripada pelanggan tidak dapat dielakkan, jadi capaian untuk mencapai kosong sisa juga tidak tercapai. Malah tiada beza dengan ada dan tiada notis larangan penggunaan straw. Dan akhir sekali, isu kesihatan. Segelintir pelanggan meminta straw di kedai tersebut kerana tahap kepercayaan kebersihan di kedai tersebut adalah tipis. Sekiranya cawan tersebut tidak dibersihkan dengan betul, boleh membawa kepada pelbagai penyakit. Ini kerana warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Ahmad Luqman Hakim bin Ali Ahmad, pemegang kad matrik A169758 akan membentangkan cadangan penyelesaian. Yang pertama, cadangan penyelesaian saya adalah dengan memperketatkan penguasaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha kedai makan yang masih ingkar. Ini kerana terdapat ramai pengusaha-pengusaha kedai makan yang masih ingkar kerana penguasaan undang-undang yang tidak ketat. Yang kedua, pengusaha-pengusaha kedai makan boleh menyediakan insentif penggunaan straw buluh ataupun straw kertas seperti yang telah dipraktikkan kepada plastik bag, iaitu dengan mengenakan sejumlah kecil wang untuk menunjukkan sebagai sokongan kepada pemeliharaan alam sekitar. Yang ketiga, Jabatan Alam Sekitar di Malaysia juga boleh bekerjasama dengan pembuatan kilang di Malaysia untuk menghasilkan straw kertas ataupun straw buluh yang lebih berkualiti dan boleh diguna pakai untuk masa yang akan datang.
Akhir sekali, kesimpulan, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada larangan dan dasar bagi mengurangkan penggunaan straw dalam jangka masa yang panjang. Tambahan juga, Malaysia kekurangan strategi yang jelas dan hanya menyediakan alternatif segera dalam pelan hala tuju Malaysia ke arah sifar penggunaan straw. Kesimpulannya, larangan penggunaan straw bagi pengusaha dan peniaga kedai adalah tidak berkesan.